Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda bagi tajuk peratus. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 100. Kita akan sama-sama menjawab soalan 7 hingga 9. Soalan 7. Hitung peratusan pencapaian berbanding sasaran. Jadi kata kunci di sini ialah perlu kita kira ataupun hitung peratus untuk pencapaian berbanding sasaran. Bila dikata pencapaian berbanding sasaran, maksudnya pencapaian kita akan perkan dengan sasaran. Tapi yang penting sekali di sini ialah soalan nakkan kita kira peratusan. Okey, jadi langkah pertama kita akan tulis dahulu pecahannya, iaitu pencapaian dekat atas yang jadi pengangka kat sini, iaitu pencapaian dulu. So 3.6 kita akan perkan dengan 1.2, kemudian kita akan darabkan dengan 100%. Okey, itu langkah pertamanya, iaitu kita menulis dalam bentuk ayat matematik. Okay. Seterusnya kita boleh permudahkan. Kalau kita tengok kat sini 3.6 dengan 1.2 ni, iaitu ada macam CP12 kat situ. Pertama sekali tengok CP12 12, kemudian 24, kemudian 36. Okay, dia sebenarnya bahagi. Oleh kerana bahagi, nombor nak dibahagi tu kena jadi nombor bulat. Jadi dia kena jadi 12. Kita gerak satu kali. Nombor ni juga gerak satu kali. Maksudnya dia jadi 36 bahagi 12 ataupun 36 per 12. Okay. Jadi kita tulis ni 36 per 12 darab 100%. Okay, itu dia. Okay. Itu yang cikgu cakap tadi, dia jadi CP12. Jadi kat sini 36 dengan 12 ni kita permudahkan CP12, iaitu 12 kali 1, jawapan dia 12. Kemudian 36 ni dia ada 3. Okay. Kemudian kita akan darabkan. Kalau kita nak salin semula boleh, kita buat 3/1. Kalau kita nak darabkan terus pun boleh, iaitu 3 darab 100. Okay. Jadi kalau kita keliru kalau kita keliru, tulis balik 3/1 darab 100%. Jadi bila kita darab, itu dah mudah dah. 3 darab 100, semua orang tahu jawapan dia 300. Jadi kita dah jawapannya ialah 300. So kita tulis ni 300, kemudian kita jangan lupa simbol peratus. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan A, iaitu 300%. Maksudnya 3 kali ganda daripada sasaran pencapaian. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Sasarannya 3.5 hari, pencapaiannya pula ialah 4.9 hari. Jadi kita akan tulis dahulu pecahannya. Kita ulang balik sekali. Pencapaian berbanding sasaran, maksudnya pencapaian dekat atas. Okey. Maksudnya 4.9 kita akan perkan dengan 3.5, kemudian kita akan darabkan dengan 100%. Kita gariskan dulu. Okay, sekarang kita pemudahkan dahulu. Pertama sekali kita boleh ini CP 7 kan. So kita nak bahagi dulu ataupun mudah dulu boleh, kita bahagi dengan 7 dulu. Okay. Jadi kalau CP 7 ini ialah didarab dengan sifar 0.5, ini pula ialah sifar 0.7. Okay.
Ini CP7, 7, 14, 21, 28, 35. Okay, itu 35 Kemudian 42 dan 49. Okay. Kita tulis mula ayat ni ialah sifar perpuluhan 7 kita akan perkan dengan sifar perpuluhan 5 kita darabkan dengan 100%. Okay, seterusnya kita boleh pemudahkan 5 dengan 100 ni, tapi dia sifar perpuluhan 5, maksudnya dia boleh bahagi dengan 5. 100 juga boleh bahagi dengan 5, iaitu kalau ni dia ialah sifar perpuluhan 1, manakala 100 ni sifar 5, dia ialah 20. Okay, sekarang kita tengok sifar perpuluhan 7 dengan sifar perpuluhan 1 dia ialah per. Bila per dia bahagi, maksudnya kita boleh gerakkan, dah sama kan, 7 boleh bagi dengan 1, kita gerakkan 1 kali ke kanan. Okay. Kita tulis nombor ni yang barulah. Okay, maksud dia sifar perpuluhan 7 per sifar perpuluhan 1. 1. Maksudnya ini bila dia per 1, dia akan jadi nombor tu juga, tapi dia sifar perpuluhan 1. So kita kena jadikan dia nombor bulat, dia jadi 1. Okay, maksudnya dia 1, dia jadi 7. Jadi kita jadi macam mana? Dia jadi 7 per 1. Okay, jadi 7 per 1 kita akan darabkan dengan 20%. Okay. Ni langkah ni sangat penting sebab dia bahagi dengan perpuluhan. Okay. Jadi sekarang bila dah per 1 kita boleh darabkan, iaitu 7 darab 20. Okay. Bila 7 darab 20, apa yang kita boleh buat? Kita akan buat 20 darab 7 lah. Kita ambil nombor 2 digit ke atas. Jadi dia jadi sifar, jadi 14. Jadi jawapannya yang terakhir ialah, okay, saya tulis dekat atas, iaitu 7 kali 2 tadi ni 140. So 140%. Inilah dia jawapan untuk soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 8, kira peratusan. Jadi kata kunci di sini ialah kira peratus, maka kita akan perkan 10/7 per 4/4/2. Okey. Jadi kita buat ayat dia, iaitu 10/71 perkan dengan 4/2. Kemudian kita akan darabkan dengan 100%. Okey. Kita garis dulu. Okay, sekarang secara congak kita tak boleh nak buat, sebab apa? Nombor ni agak besar, tapi kita boleh bahagikan dahulu. Okey. Bahagikan kiri dengan kanan ni boleh memudahkan, iaitu sifar 2. Okey, kita silangkan di sifar 2. Okay, maksudnya 100 ni sifar 2 dia ialah 50. Manakala 4/2 ni ialah 2/1. Okey, sifar 2. Maksudnya 4/2 kita bahagikan dengan 2. Jadi 2 ni 4. Okey, sifar dia ada turun. Okey, 2, 1. Okey, potong ni sifar. Okey, itu sebab dia dapat 2/1. Okey. Jadi sekarang kita akan tulis mula nombor ni. Kalau nak elakkan kekeliruan, kita tulis ni 10/71. Kita akan perkan dengan 2/1, akan darab dengan 50%. Okey. Bila kita nak macam ni, kita akan masih lagi silang, tak boleh nak silang lah kan. Jadi langkah seterusnya kita akan buat operasi per ini. Okey. Per ini merujuk kepada operasi bahagi. Maksudnya 10/71 kita akan bahagi dengan 2/1. Okay, jadi ayat dia macam mana?
ayat matematik dia ialah 10.71. Kita akan bahagi 2.1. Tapi 2.1 itu ialah nombor perpuluhan. Kita kena jadi dia nombor bulat, kita gerak satu kali ke kanan. Dia jadi 21. Ini juga akan gerak ke kanan. Dia jadi 107.1. Jadi ayatnya untuk kita bahagi ialah 107.1. Kita akan bahagi 21. Okey. Sekarang kita perlukan sifar 21. Okey. Jadi berapa kali 21 dapat 1 tak ada, sifar pun tak ada, dia 107. Okey. Berapa kali 21 dapat 107? Jadi kita buat sifar 21 kat sini. So 21 dia tambah 21, dia jadi 42. Kemudian tambah 21, jadi 63. Dia tambah lagi 21, jadi 84. Dia tambah 21, okey, tak muat dah. Ni 5, ni 105. Okey, bila 105 tu maksud dia 1, 2, 3, 4 dan 5. Maksudnya 5 kali 21 ialah 105. Okay, kemudian kita tolakkan. 7 tolak 5, 2. Okay, sifar tolak sifar, 1 tolak 1, 1. Biarkan 1 tolak 1 sifar. Kemudian ada titik perpuluhan dan ada 1 tu kita turunkan. 21. Jadi berapa kali 21, 21? Sudah pasti 1. 1 kali 21 dapat 21. Okay, sekarang kita dapat jawapannya ialah 5.1. Jadi ayatnya sekarang ialah 5.1. Kita akan darabkan dengan 50%. Tapi perhatian ni kita tinggalkan dulu, iaitu kita akan darabkan 51 dengan 50. Okey. Sekarang kita akan darabkan, tapi ini nombor perpuluhan. Seperti biasa kita jadikan nombor bulat dulu, iaitu 51. Nanti jawapan dia kita akan gerakkan semula ke tempatnya. Okey. Dan yang kedua, ni ialah 50. Kita abaikan 50. Sifar ni kita abaikan, kita darabkan 5 saja. Okey. Jadi nombor dia ialah 51. Kita darab dengan 5 saja. Jadi 1 kali 5, 5. 5 kali 5, 25. Kemudian tadi cikgu cakap 50 abaikan, kita tambah sifar. Ini jawapan dia dalam nombor bulat. Tapi tadi ialah nombor perpuluhan, kita gerak satu kali, maka kita akan pulangkan semula titik perpuluhannya ke kiri sebanyak 1 kali. Jadi jawapannya ialah 255%. Itulah dia jawapan untuk soalan 8A. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 8B. Masih lagi kita perlu kira peratus, iaitu 1.596 daripada sifar perpuluhan 84. Jadi kita tulis dulu ayat matematiknya, iaitu 1.596 kita akan perkan dengan sifar perpuluhan 84. Kemudian kita akan darabkan dengan 100%. Okey, langkah pertama, kita boleh bahagi atas bawah dan juga kita boleh pemudahkan dahulu, iaitu cadangkan bila soalan macam ni kita pemudahkan, kita silangkan 84 dengan 100 ni. Okey, maksudnya dia ada sifar 2, 100 ni ialah 50 kali 2, manakala sifar perpuluhan 84 ni ialah didarabkan dengan sifar perpuluhan 84 ni 42. Okey. Jadi kita tulis mula ayat ni, iaitu 1
1.596 kita akan perkan dengan 0.42, kemudian darab dengan 50%. Seterusnya kita akan bahagikan. Okey, maksudnya yang ini kita bagi, kita tak boleh nak silangkan yang ini. Kita boleh bahagikan dulu. Okey. Sekarang maksud dia 1.596 akan dibahagikan dengan 0.42. Jadi kita akan ayatnya macam ni, iaitu 1.596 bahagi 0.42, tapi nombor nak dibahagi itu ialah nombor perpuluhan. Jadi kita gerakkan ke kanan 2 kali. Okey, nombor yang nak dibahagi itu juga gerak 2 kali. Okey. Dan barulah kita boleh buat bentuk lazim dia, iaitu ni dia jadi gerak ketiga ni dia jadi 156. Maksudnya 159.6 kita akan bahagi dengan 42. Sekarang kita perlukan sifir 42. Jadi berapa kali 42 dapat 159? Okey. Jadi sifir kat sini 42 tambah 42. Dia jadi 4 tambah 4, 8. Kita tambah lagi 42. Dia jadi 6. Dia jadi 12. 8 tambah 4, 12. Okey, kita tambah lagi 42. Jadi 8, 4 tambah 2, 6, 1. Okey, sekarang dah lebih 159. Kita akan ambil kurang daripada 159, iaitu 126, iaitu 123. Okey. Jadi dia 3 kali 42, iaitu 126. Okey, sekarang kita tolakkan. Dapat 3, 5 tolak 2, 3. 1 tolak 1 sifar. Kemudian ada titik dan ada 6 ni sini, kita turunkan. Okay, nombor sekarang ialah 336. Jadi kita sambung sifir 42 tadi. Okay, tambah 42. Kita dapat 10. 6 tambah 4, 10, 11. 2 masih jauh lagi. So kita tambah lagi 42. Dapat 2, 5, 1. Kita tambah 42. Kita cikgu tulis kat sini je. So sini 2 tambah 2, 4. Sini, sini. Sini tak ganggu kot 4, 5 tambah 4, 9. 1. 2, sorry. Tak cikgu betulkan. Ni 2 tambah sifar 2, 5, ni 2 Cikgu betulkan, ni 5. So tulis dia ni 2 So 2, so 4, 5 tambah 4, 9, 2 kal. Kita tambah lagi 42. Jadi 4 tambah 2, 6, 9 tambah 4, 13, 2 tambah 1, 3. Okey, ada 3, 3, 6. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya 8 kali 42 ialah 336. So tulis sini 8. Kita 336. Kemudian kita tolakkan. Bila tolak, sifar, sifar dan sifar. Jadi kita dah selesai dah bahagi di situ, iaitu 3.8. Ini bermakna nombor ini 1.596 ni kita pemudahkan dengan sifar 0.42. Kita dapat 3.8
akan kita darabkan dengan 50%. Okay, jadi seperti biasa bila nak darab dengan 50 dengan perpuluhan, kita jadi nombor bulat dulu. Okay. Kita jadi nombor bulat, kita gerak satu kali ke kanan. Yang 50 ni kita jangan darab dengan 50, darab dengan 5 dulu. Okay. Okay, maka nombornya ialah 38 darab 5. Okay. Kita tambah siap-siap ni sifar. Okay. Sebab dia 50. Jadi 8 kali 5, berapa? 8 kali 5, 40. Kemudian 3 kali 5, 15. Tambah 4, 9. Jadi 19. Okay. Kemudian, tadi kita gerak satu kali titik perpuluhan ke kanan. Titik perpuluhan sudah dekat ujung ni. Jadi kita gerakkan semula ke kiri. Okay. Maka sifar ni tak ada nilai dah. Jadi jawapannya ialah 190. Jadi 190, kita jangan lupa dengan simbol peratus. Sebab soalan nakkan peratus. Okay. Jadi itulah dia jawapan untuk soalan 8B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 9. 10,5 bahagi 2,5 darab 100%. Okay, persamaan 420%. Ini ialah penyataan, iaitu adakah penyataan di atas benar? Buktikan. Jadi ditanya adakah benar atau tidak, maka kita akan melakukan pengiraan adakah jawapannya 420%. Jadi kita tulis dulu nombor ni, 10,5 kita perkan dengan 2,5. Kemudian kita akan darabkan dengan 100%. Sekarang kita garis dulu. Kita boleh permudahkan atas dengan bawah boleh, kiri dengan kanan boleh, sebab nombor ni ada dalam CP5. CP25 pun ada kat sini. Okay. Kalau CP25 ni ialah 4 kali 25. 4. Kalau 2,5 ni ialah 0,1. Okay. Sekarang apa kita buat? Kita akan tulis semula ayat ni. Iaitu 10,5 kita akan perkan dengan 0,1, kita akan darabkan dengan 4. 4 tu ialah 4%. Okay. Seterusnya, kita akan bahagikan. Maksudnya, 10,5 kita akan bahagikan dengan 1. Jadi, ayatnya kalau kita buat ayat matematik, 10,5 bahagi, cuba-cuba 1 0,1. Okay. Nombor nak dibahagi itu perlu menjadi nombor bulat. Jadi dia jadi 1. Jadi ini punya ni, gerak ni. Maksud dia 105 bahagi 1. Kalau nombor yang dibahagi dengan 1, dia jadi nombor tu juga. Maksudnya jawapan dia ialah 105 juga. Okay. Jadi kita boleh tulis 105 jawapan tu darab dengan 4. Okay. 4 ni 4% lah. Okay. Maka bila dah nombor bulat dua-dua ni, senang untuk kira, iaitu kita terus darab. Okay. Maksud dia 105 darab 4. 5 kali 4, 20. Sifar kali 4, sifar. Tambah 2, 2. 1 kali 4, 4. Okey. Jawapan dia, inilah dia, iaitu 420%. Okey, maka kita dapat sini, adakah pernyataan di atas benar? Maka kita akan cakap, ya, pernyataan ini adalah benar. Okey. So, kita boleh tulis apa ni? Kita boleh tulis, ya, pernyataan di atas benar.
Okay, ataupun setengah murid nak cakap benar pun boleh diterima. So cikgu cakap sini benar, buktinya nilai dia melalui pengiraannya. Okay, kita tulis. Okay. Jadi dengan itu tamatlah sudah soalan uji minda kita pada hari ini untuk tajuk peratus bagi nombor 7 hingga 9 untuk muka surat 100. Yang baik itu daripada Allah SWT. Manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.